Geno-geno kita kena memperhambakan diri kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Kerana dialah segala-galanya mengatur perkara yang kita menyaksi di hari ini. Baik dunia juga di akhirat esok. Allah Ta'ala lah sebagai orang yang mengatur alam dunia juga akhirat esok. Maka alhamdulillah, malam ni sebelum hamba nak cerita selanjut gini, terlebih dulu hamba terima kasih kepada tuan rumah. Selaku tuan rumahnya, iaitu tu email kita, ibu ayah kebahagiaan. Semua duk cari kebahagiaan belaka. Hamba demo supalah. Tak ada seorang habuk duk cari bala, duk cari kesusahan. Semua duk cari kebahagiaan. Maka kebahagiaan ni, nak rakyat kata, bukan dia mudah kita nak dapat kebahagiaan satu-satu tu. Baik dunia juga akhirat. Kita kena mengerti, kita kena tahu, kita kena yakin bahawasanya segala-gala nak dapat kebahagiaan ni mesti melalui ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak dapat kejayaan, nak dapat kebahagiaan kita mesti kena melalui ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik di dunia juga di akhirat. Tak kira kita hidup dunia penuh dengan ujian Allah Ta'ala, juga kita akan pergi kepada alam akhirat lagi akan datang. Begitu juga ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dia yang lepas ujian Allah, maka orang itulah akan dapat kebahagiaan hak sebenar. Akan dapat kebahagiaan hak sebenar. Kalau orang itu tak lepas ujian Allah, maka dia akan gagal hidup dia. Sama ada hidup dia dunia juga hidup dia di akhirat. Dia akan jumpa dengan sangsara. Dia akan jumpa dengan kecewa. Dia akan jumpa dengan kesusahan yang hati dia tak reda, yang hati dia tak mau. Tapi mesti dia kena rasa, dia kena dapat juga. Pasal apa? Pasal benda tu orang panggil takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Orang Islam kena reti semua segala-galanya. Sebab tu Islam ni diwajibkan belajar, diwajibkan tahu. Supaya tahu itulah kita boleh menyesuaikan diri kita dengan keadaan yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hani keadaan umat Islam ayat. Ini jalan ni Allah. Ini jalan ni Islam yang mengaturkan segala-galanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nak letak kita ke dalam syurga ni bukan mudah. Adik-adik dia demo tu. Ayat langsung ke buat demo. Duk dia. Duk dia. Jangan kecil derah lah, jangan tepik-tepik lah. Orang nak dengar ni. Tak gitu di belakang. Gitu di sana pintu gerbang. Duk dia. Orang perhati nak dengar belakang. Jangan duk kecil derah, jangan duk kecil. Tak ada dia tulis orang habuk. Kecil kokoh ya. Hatu keadaan kita. Jadi kebahagiaan yang kita duk cari-cari, bahagiaan yang kita duk impi-impi, yang kita duk cinta-cinta. Yang kita cinta, yang kita cita-cita nak dapat kebahagiaan saat itu bukan yang mudah, bukan yang seni. Kerana Allah Ta'ala dia nak nilai kita ni melalui ujian dia. Panggil tuksab dia. Tuhan ni dia tuksab kita dulu. Sebab tu berbagai-bagai, bermacam-macam ujian Tuhan saat itu tak semacamnya. Tak semacam ujian Allah Ta'ala. Orang ni Tuhan uji macam ni. Orang tu dia Tuhan uji macam tu. Orang nu dia Tuhan uji macam nu, tak serupa berlaku. Kita duduk dalam kampung ni, ujian Allah Ta'ala tak serupa berlaku kita.
Maka dengan ujian yang Tuhan uji kita ni, dia nak nilai kita, dia nak letak kita di akhirat esok. Di peringkat mana Tuhan nak letak kita di akhirat esok? Nak letak syurga rendah ke, syurga tengah ke, syurga yang paling tinggi sekali. Ini melalui ujian kita noyak tu. Sebab itulah kita hidup dunia ni, kita kena reti bahasanya di sini tempat uji Allah Ta'ala, mesti kita menepuhi. Mesti kita kena menepuhi, kita mesti kena hadapi benda ni. Mesti kita kena hadapi benda ni. Maka bila kita faham benda ni, kita akan hadapi dengan lapar dada, dengan tak ada gapo kita. Kita boleh sabar dengan benda ni kan kita tahu dah. Tapi bagi orang tak mengaji, tak belajar, Allahu Akbar, dia gegelah dengan ujian Allah Ta'ala. Ujian yang banyak. Tuhan ada ayat dalam Quran, dalam suratul Anbiya, ayat yang ke-35, tak silap apa. Ayat yang ke-35 dalam suratul Anbiya, Tuhan katakan, Tuhan kata, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap diri ni akan merasai mati berlaku. Tak ada siapa yang tak mati. Walau malikil maut, ada ambil nyawa kita pun akhir dia kena mati juga. Tu Tuhan royak siap dah. Tuhan koci siap-siap dalam Quran dia bahawasanya kita akan merasai mati. Hanya dulu ke dia. Ni Tuhan royak siap dah. Tapi Tuhan kata tiap-tiap diri ni akan mati sebelum nak mati. Sebelum kita nak mati, sebelum ajal kita tiba kepada kita. Sebelum datangnya ajal kita, Tuhan kata wa nabluukum bisyarri wal khair. Kami ujikan kamu. Tuhan kata aku nak uji dulu belum nak mati. Pasal puakmu kena mati belaka, akan menemui kubur belaka. Akan menemui kubur belaka. Tapi sebelum mu nak sampai kubur tu, Tuhan kata, sebelum mu nak sampai ajar tu, Tuhan kata, wa nabluukum bisyarri wal khair. Kami akan bala kepada kamu. Tuhan kata kami akan ujikan kamu bisyarri wal khair. Ujian Allah Ta'ala itu dua rupa, dua corak, dua bagai, dua peseng, dua bab. Iaitu ujian Allah Ta'ala merupakan bisyarri wal khair. Ujian Allah itu merupakan kejahatan dan juga kebaikan. Ni Tuhan royak siap dalam Quran dah. Tuhan royak dah dalam Quran. Tuhan kata aku nak uji mung saat ni tu. Sebelum mu nak mati, mu hidup dalam dunia ni, aku nak uji mu saat ni tu dua cara. Dua cara aku nak tuksa. Aku nak uji mu saat ni dua cara. Cara yang pertama Tuhan kata bisyar, dengan kejahatan. Tuhan uji kita dengan kejahatan. Lagu mana Tuhan uji kita dengan kejahatan? Tuhan uji kita dengan rupa kita tak kena benda tu. Kita benci benda tu. Kita tak nak benda tu. Apa nama tu? Ujian Tuhan dengan sakit, dengan miskin, dengan susah, dengan bala-bala. Itu ujian Allah Ta'ala. Sebagian manusia hidup di dunia ni, Allah Ta'ala uji dengan kejahatan. Banyak mana hamba-hamba Allah Ta'ala hidup derita, hidup merana, hidup kecewa, banyak mana. Itu adalah ujian Allah Ta'ala. Ujian Tuhan, ujian Tuhan. Ada setengah orang ni sakit. Allah kesialah ke dia tu tengok. Kita ni pergi ziarah dia berapa kali dah, tak ada mati lagi. Tapi dia tidur tikar. Sakit dia. Sejak dia bining dulu, tak boleh anak seorang, tegak jatuh sakit sampai keluar ni. Tak ada mati lagi berapa tahun dah. Belakang dia tu buruk dah dia tidur. Bining dia lah ada caranya. Tak boleh kerja ke apa dah. Bining dia seorang duk kerja. Duk bela anak bela dia lagi. Kelik kerja mani dia lagi. Suak nasi dia lagi. Nasi anak lagi. Ini Allah Ta'ala uji kita. Banyak mana Tuhan uji macam tu manusia. Benda ni kita kena tak? Tak kena.
Benda ni kita nak tak? Tak ada nak. Hani nak kata ujian Allah Ta'ala merupakan kejahatan. Ada setengah orang itu susah, miskin, Allah tak ada pitih nak makan, tak ada harta nak hidup dia. Susahlah cari pagi makan pagi, cari petang makan petang. Hidup dia ni susah sekali. Orang lain ada pitih belakang, orang lain ada kereta, ada motor belakang. Dia tak ada, berjalan kaki dia. Sejak bila-bila lagi dah duduk berjalan kaki dia. Anak 4-5 ni orang duduk sekolah tak ada dia. Anak dia cari kasut tak boleh beli lagi. Anak dia cari stoking tak boleh beli lagi. Susah. Ini rupa ujian Allah Ta'ala. Ini sebahagian ujian Allah Ta'ala merupakan kejahatan bisyar. Tapi ada satu lagi ujian Allah Ta'ala. Tuhan kata aku ujimu ni wal khair, iaitu merupakan kebaikan. Tuhan uji kita merupakan kebaikan. Sebab tu kena sedar kita. Kita kena sedar bahawa Tuhan beri kebaikan kita itu ialah dia uji kita. Jangan ingat kata dia jamu peri-peri kita. Jangan ingat kata Tuhan beri peri-peri kita. Kita kena jaga bila Tuhan beri kebaikan kita. Ada setengah orang kaya lah, dia mewah dengan pitih. Dia mewah dengan harta benda nak kata. Hidup dunia ni mudah sekali dia hidupnya. Kerja naik target, boleh pitih mewah nak kata. Kereta ni buah-buah di rumah dia, rumah besar. Itu adalah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ingat kata Tuhan tak uji macam tu. Itulah lebih besar daripada Allah Ta'ala uji jadi miskin lagi. Itu lebih bahaya daripada Allah Ta'ala uji kita dengan kesusahan dan kesakitan. Kerana Allah Ta'ala uji dengan kemewahan ni, kebanyakan manusia dia lalai kepada Allah. Kebanyakan manusia dia tak ingat kepada Allah bila Tuhan beri kemewahan kepada dia. Padahal Allah Ta'ala beri kemewahan itu, Allah Ta'ala ujikan orang itu. Hari ingat molek. Ini paling bahaya sekali ulama kata. Ulama paling takut sekali dia kata Allah Ta'ala uji kita dengan kemewahan, dengan kesihatan, dengan kemewahan dan kekayaan. Ini paling takut sekali ulama kata. Kerana golik orang dia Tuhan buat lagu tu dia tak sedar. Bahkan dia lalai dengan Allah Ta'ala. Tuhan beri harta banyak, Tuhan beri duit pitih dia banyak, Tuhan beri kesihatan ke dia segar dekat. Galik manusia dia terlupa kepada Allah Ta'ala. Ini takut sekali ibu-ibu, ayah-ayah. Yang mana Tuhan uji kita. Sebab itulah kita kena sedar 24 jam. Bahawa keadaan kita hidup dunia ni tak lepas daripada ujian Allah Ta'ala. Baik Allah Ta'ala rupakan ujian itu merupakan ialah kesusahan juga, kejahatan. Juga Allah Ta'ala uji kita dengan kemewahan dan juga kebahagiaan. Itu adalah ujian Allah Ta'ala. Kita berhak sebagai hamba Allah Ta'ala, tak lain tak bukan kita kena kata ucap Alhamdulillah. Tuhan wi sesak bu Alhamdulillah. Tuhan wi kaya Alhamdulillah. Tuhan wi sehat Alhamdulillah. Tuhan wi sakit Alhamdulillah. Tuhan uji kita berlaku. Ingat molek, kena sedar 24 jam. Siapa dia tak sedar sini, maka orang ni akan terjun ke dalam lubuk yang begitu dalam sekali, iaitu neraka Jahannam di akhirat lagi akan datang. Hani ingat molek kita ni. Hani ujian Allah Ta'ala. Sebab itulah Allah Ta'ala nawi kita saat ini hidup dunia ni banyak sekali berfaedah. Serta hati kita selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Kita kena sedar bahawa Allah Ta'ala ni uji kita duduk di dunia ini. Maka kita kena abdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ialah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala.
Terima kasih banyak-banyak ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah banyaknya ya Allah. Aku ni boleh terima kasih padamu ya Allah. Aku boleh kata ya Allah, aku nak bayar aku tak mampu ya Allah. Banyak aku guna hakmu ya Allah. Aku guna nikmatmu ni banyak sekali ya Allah. Aku tak mampu nak bayar nikmat-nikmatmu ikatku ya Allah. Aku guna hakmu belaka ya Allah hidup dunia ya Allah. Hak aku tak ada sekarang habuk ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ni kita kena sedar 24 jam. Kaya ke miskin ke, tak ada kira. Hak ni kena duduk di dalam hati seseorang Muslim. Baru kita betul dengan kehidupan kita dunia yang mana Allah Ta'ala ciptakan kita. Allah Ta'ala ciptakan kita. Kita kena apa ni? Kena sedar, kena tahu. Barulah kita bersyukur. Bila kita tahu dah, barulah kita ni nak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Hati kita tak lalai kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kita hidup dunia, kita kena banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Apa bersyukur kepada Ta'ala? Kita gunakan apa yang Allah Ta'ala beri kita untuk kegunaan pedah kepada alam akhirat lagi kata. Pedah klik kepada kita sendiri. Untuk sebagai menjadi bekalan kita. Kita jadi manusia atas dunia ni untuk apa? Untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Bila kita tahu kata mengabdikan diri kita kepada Allah Ta'ala, orang ni dia tak pegang tubuh dia. Dia tak pegang pangkat dia. Dia tak pegang diri dia. Dia sentiasa khidmat kepada masyarakat. Sentiasa dia khidmat kepada orang lain. Sentiasa dia tolong orang. Dia tak hamba orang kepada siapa-siapa kerana dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berasa nak curahkan segala-gala. Dia berasa nak curahkan segala-gala. Dia tak ada berasa besar diri dak. Ini keadaan orang yang sedar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu Nabi duk kata dalam hadis dia. Nabi kata kena khairun nas man yanfa'u linnas. Tu khairun nas. Nabi kata khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu Nabi kata anfa'uhum linnas, ialah dia dapat memberi nafa'at kepada manusia yang lain. Itu Nabi kata sendiri. Nabi kata sebaik-baik manusia hidup dunia ni, amma ke demo ke semua malam ni tak ada kira tina jatuh, tak ada kira laki puan. Nabi kata sebaik-baik manusia tu dia boleh beri naf'at kepada manusia yang lain. Kita tu buat ni, orang lain boleh tupai kita. Kerana Nabi kata sebaik manusia yang boleh orang lain tupai dia. Dia boleh tolong orang lain boleh tupai dia. Ni sebaik manusia. Kita panggil apa? Jiwa kita kena ada jiwa pengorbanan ni. Jiwa kita kena ada jiwa pengorbanan. Tak ada kira. Lebih-lebih lagi di dalam segi agama, di bidang agama, di bidang masyarakat, di bidang kebaikan di dunia ni, kita kena apa? Kita kena jadi jiwa kita jiwa satarana. Orang Sia kata jiwa satarana, apa ke jiwa khidmat. Jiwa khidmat. Bila manusia tu ada jiwa khidmat di dalam hati dia, maka orang lain pun boleh tupai lah kita. Orang lain boleh tupai lah kita. Ada kesusahan apa dia pun minta tolong boleh. Kita pun apa orang susah, kita pakat tolong orang susah, pakat bantu orang susah. Sendirinya kita panggil orang ni jiwa dia jiwa pengorbanan ni. Nak tanya jiwa pengorbanan ni dalam Islam ni nak faham belaka.
Ha, tu imam pun faham, tu khatib pun faham, tu nebel pun faham, nayuk pun faham. Baru kita ada kebahagiaan hidup dunia. Baru kita tercapai cita-cita kita yang murni, yang suci. No ya tu apa? Kebahagiaan hidup dunia. Kalau tak ada lagu tu penting-penting diri no ya tu. Hidup mementing diri. Ha, hidup ni ada pun prakyut, tak ada jalan selalu dah. Bila tak ada pun prakyut, maka dia bala. Bila ada pun prakyut, dia baik. Antara kita. Apa ni dasar yang kita pegang saat ini tak betul dengan agama. Agama dia mengajar kita supaya kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ha tu. Ha tu Islam. Islam yang mengajar kita wa'tasimu bihablillah. Suruh kita berpegang dengan tali Allah. Suruh kita ni bersatu padu. Lepas tu dia suruh pula ta'awanu alal birri wat taqwa. Ta'awanu alal birri wat taqwa. Suruh kita bergotong royong di atas ketakwaan. Suruh kita ni ialah sokong menyokong di atas kebaikan di dalam masyarakat kita hidup. Ha ni nak. Hani nak ayat tu, bila dah kita tu ada benda saat ni tu, dia akan kepanjang, dia akan peluah dalam hidup di masyarakat kita. Di sinilah apa panggil masyarakat kita ni apa panggil terbina di atas agama. Baru dapat kebahagiaan sungguh. Tak ada jiwa nak balas, tak ada nak balas dah. Kalau tak lagu tu ke Allahu Akbar. Orang kita ni tak banyak sekali lah nak ayat tu suka balas. Benda sikit-sikit pun balas. Buku serati pun balas. Buku kucing pun balas. Buku hayal berak dapat tangga pun balas. Ha, suka balas nak ayat tu. Kenapa? Kerana tak ada benda saat ni. Bila jiwa kita kosong benda-benda yang menjadi pagar bagi kita, tak reti benda-benda agama, situlah dia akan terikut dengan nafsu-nafsu dan setan-setan. Di situ dia tak tercapai. Dia tak tercapai kebaikan yang dia nak cita-cita. Ha, sebab itulah ibu-ibu, ayah-ayah, nak tak ada dalam kita hidup kita. Ha, dalam hidup kita ni semua tu kita naknya kebahagiaan. Orang siang dia kata nak mi kuamsuk. Orang siang dia kata kena. Dia duduk tak dunia ni nak wi kuamsuk. Nak wi boleh kuamsuk. Kita orang Islam pun jalan juga. Nak kebahagiaan hidup dunia juga di akhirat esok. Kedua-dua ni nak kepada kebahagiaan. Nak kuamsuk belaka. Tidak kita tak doa lah. Nah kita doa semua tengok kita doa. Perhati tak kita doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Hani doa yang kita selalu berdoa. Setiap kali kita selesai solat, kita selesai semaya kita, selalu kita doa dengan doa sani. Doa ni sebagai asasi di dalam doa yang selepas kita solat, lepas kita semaya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, bagilah kepada kami kebaikan di dalam dunia ni ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah kebahagiaan kami di dalam dunia ni ya Allah. Wa fil akhirati hasanah. Begitu juga bagilah ya Allah kepada kami kebahagiaan kami di akhirat nanti ya Allah. Ha ni kita berdoa semua macam-macam ya. Ha ni isi mengandungi doa yang kita berdoa. Kita dah minta kebaikan dunia juga akhirat. Ha, minta kebaikan dunia dan akhirat. Maka dengan kita minta ni, kita kena ikuti dengan usaha kita. Yang pertama, kita kena reti dalam hidup kita orang Islam. Macam mana kita nak hidup dengan secara Allah Ta'ala redha kepada kita. Dengan secara betul yang digariskan oleh Islam. Nak buat macam mana? Ha ni kita kena belajar, kita kena mengaji, kita kena tahu dalam hidup kita. Ha ni ibu-ibu, ayah-ayah,
Kalau tak gitu kita tak capai benda tu. Benda tu bukan yang mudah, bukan yang mudah. Benda saat ni yang bukan mudah. Ujian Tuhan ni bukan mudah. Di situ panggil apa? Di situ kita panggil duk cerdik bodoh kita. Cerdik bodoh kita. Sebab tu Nabi katakan, Nabi kata dalam hadis dia, Nabi kata orang cerdik ni al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nabi kata orang cerdik ni orang selalu mendapin diri dengan Allah Ta'ala. Orang berdekat diri dengan Allah Ta'ala. Wa amila lima ba'dal maut, selalu dia beramal untuk nak makan selepas pada dia mati. Dia cadarkan bekalan-bekalan dia nak makan selepas dia mati esok. Ni Nabi kata orang cerdik. Wal ahmaku, dan orangnya bodoh, Nabi kata manittaba'a hawahu, orang selalu turut heret nafsu dia. Dia nak buat apa dia tak mikir dah, haram ke halal dia ganyang belaka. Haram ke halal dia ganyang belaka. Tu Nabi kata orang ni orang bodoh. Orang turut hawa nafsu dia. Nafsu dia bahasa nak, dia ganyang. Nafsu dia terselesai, dia beradu. Pentingnya ikut hawa nafsu dia, bukan ikut Allah Subhanahu wa taala. Ni Nabi kata orang ni orang bodoh sekali hidup dunia. Ni ibu-ibu, ayah-ayah nak raya kata. Maka dunia ni kita tahu dah. Kebahagiaan kita dunia apa nama? Yang pertama, kita hidup di dunia ni kita dapat menunaikan apa yang Allah Taala perintah kita. Kita dapat laksana apa hak Tuhan rakyat kita. Kita boleh buat benda tu, boleh laksana benda tu. Itu berarti kita dapat kebahagiaan. Jadi kita ikut apa yang Allah Ta'ala arah pada kita, kita buat. Itu apa panggil orang ni bahagia hidup dunia. Karena Tuhan rakyat dah. Tuhan rakyat dalam Quran siap dah. Tuhan kata gana, penting yang kita hidup di dunia hari ni ibu-ibu, ayah-ayah. Kita kena ingat kepada Allah Ta'ala permulaan sekali. Kita kena ingat kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana ingat ni pucuk segala-gala kebaikan. Ingat kepada Allah Ta'ala ni pucuk segala-gala kebaikan. Sebab tu Tuhan ada royak di dalam Quran. Tuhan ada royak dalam Quran pada kita. Kerana Tuhan ni dia, perkataan dia Al-Quran. Kita nak tahu Tuhan pesan gapo kita. Tuhan pesan gapo kita tengok dalam Quran. Apa Tuhan kata? Tuhan ada royak dalam Quran. Tuhan kata kan dalam surah Al-Baqarah. Tak silap hamba ayat 152 Tuhan ada royak. Tuhan kata fazkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Itu satu ayat dalam surah Al-Baqarah. Kata sila ambo lah. Tuhan kata gini, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah mung kepada aku. Tuhan kata kita. Tuhan kata kita, mu ingatlah kaku. Suruh kita ingat ke dia. Bila mu ingat ke aku, adzkurkum, aku pun ingat kamu. Ni nak ayat Tuhan, dia nak ingat kita, kita kena ingat ke dia dulu. Tuhan suruh kita ingat ke dia. Fadhkuruni adzkurkum, ingatlah mung kepada aku. Bila mung ingat kaku, adzkurkum, aku pun ingat kamu. Tu Tuhan royak siap dah. Jadi Tuhan nak ingat kita, kita kena ingat Tuhan dulu. Washkuru li wala takfurun. Syukurlah kamu kepada aku. Wala takfurun, jangan mu tak ingat kaku, jangan mu tak syukur kaku. Ni Tuhan ada royak dalam Quran. Pertama sekali Tuhan suruh kita ingat ke dia. Tuhan suruh kita ingat ke dia.
bila kita ingat dia, dia ingat kita. Dan dia suruh kita bersyukur kepada dia, terima kasih ke dia. Bila kita terima kasih ke dia, dia tambah lagi nikmat. Sini baru kita dapat kebahagiaan. Kita ingat ke Tuhan, bila Tuhan balas kita, situlah apa panggil kebahagiaan kita akan muncul kepada kita. Lebih-lebih lagi Tuhan katakan, lebih-lebih lagi Tuhan katakan, Tuhan ada kata dalam surah Taha. Tuhan ada kata dalam surah Taha. Tuhan katakan, wa man a'rid an zikri, siapa-siapa yang tak ingat kaku, siapa-siapa yang berpaling dada daripada aku. Siapa dia berpaling dada, siapa dia tak ingat Tuhan, Tuhan kata. Tuhan kata kena, orang tak ingat aku lagu mana? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya bagi orang tak ingat aku, ma'isyatan dhanka, kehidupan dia hari-hari susah dan payah. Ni Tuhan rakyat siap dah. Tuhan kata siapa dia tak ingat aku, hidup dia hari-hari Nabi apa ni, Tuhan kata orang ni susah. Sepik, payah cari rezeki. Nak boleh 300 sehari ni ke Allah cukup payah. Kenapa? Kerana orang tak ingat aku, Tuhan kata hidup dia hari-hari ni susah. Hari ni kita kena ingat lah. Hari ni kita kena ingat. Cuba kita tengok orang yang tak ingat Tuhan lagu mana hidup dia. Hari ni kita cuba tengok, suluh tengok. Orang ni dia kerja siapa tak semayah. Orang ni kerja siapa dia tak berzikir. Orang ni kerja siapa dia tak buat amal ibadat. Seni dak orang tu. Kaya dak orang tu. Bahagia dak orang tu. Tak ada. Nampak cacat dah. Nampak nyata-nyata lahir-lahir. Dia ni duk kerja, tak ada semaya bel, tahu kerja je. Tuan nampak dulu peluh lekan seher je. Allah. Kita tengok. Tengok orang yang kerja tak lawai, kita kerja orang. Allah. Duklah kerja tengok. Pahmoh yo ada dak Toyota Riwo Paideng ada dak. Tak ada coli buruk stik je. Hani nak ayat kita nampak. Tu. Jadi kita nampaknya tak ada kebahagiaan. Tak ada kebahagiaan. Hani keadaan kita tengok. Kita tengok noya tak ada kebahagiaan. Orang yang selalu dia kerja, selalu dia buat kerja, cari makan rezeki hari-hari. Tapi dia tak ingat kepada Ta'ala. Dia tak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tuhan royak siap dah. Tuhan kata ma'isyatan. Ma'isyah ni mana? Kerja harian, cari makan harian. Ciwit peracamuan. Tu ma'isyatan, mana ciwit peracamuan dia. Kehidupan dia harian ni bangka, mana susah dan payah. Hanya tengok sendiri Tuhan royak dia dah. Orang tak ingat Tuhan, cari makan payah. Tengoklah. Hanya ibu-ibu, ayah-ayah nak royak kita tak ada dah. Sebab tu kita kena selalu berdapin diri dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena ingat ke Tuhan. Sebab tu mulut kita kena basah, berzikir kepada Allah Ta'ala. Kita kena berzikir. Kita kena berzikir, kena ingat ke Tuhan semua. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Selalu hati kita ingat kepada Ta'ala. Ni nak ayat tu. Barulah Tuhan tadi tu buka anak kecil dia. Buka pintu rezeki dia, rahmat dia kepada kita. Di situlah kita akan dapat kebahagiaan hak sebenar. Baru kita dapat kebahagiaan hak sebenar ayat tu. Kalau tak lagu tu tak ada jalan kita orang Islam.
Kerana orang Islam ni Tuhan pera suku daripada orang bukan Islam. Kita nak kiyah orang bukan Islam tak boleh. Kita nak kata kita tengok edan eca tu kena kaya dia. Tak ada semaya pun dia. Dia semua tokong dan semua Tuhan kena dia kaya kereta 450 buah. Kena duit ada 400-500 ribu juta. Hak tu dia tak serupa Allah Ta'ala dah royak siap dah. Nabi dah royak siap dah. Orang yang bukan beragama Islam, dia pera tu Nabi apa ni Tuhan pera Tuhan jamung dia nak bakar dan neraka esok. Dia nak bergemung dia dah wi upen nak wi gemung kan dia nak bakar nak panggil di akhirat esok. Kita dak Tuhan pera kita pera kerana pera nak menikmati di akhirat esok. Nak wi kita mi kuam sup luk nah. Nak wi kita ni bahagia di akhirat nanti. Sebab tu dia wi kita lain daripada yang mana Tuhan beri kepada orang yang bukan Islam. Ni nak ayat. Tuhan beri nikmat kepada orang mukmin semata-mata nak menikmati. Semata-mata dia nak beri nikmat kita nak kita rasa. Nak beri kita rasa nikmat tu. Sampai ke syurga esok nak ayat kita nikmat. Ada pun orang yang bukan Islam. Tuhan buat rupa yang nikmat. Tak dunia yang wi kaya, tak dunia yang wi sehat, tak dunia yang wi kebahagiaan, tapi sebenar Tuhan nak bakar di akhirat esok. Dia akan tepik, dia akan sakit, dia akan beradu minta tolong di akhirat esok. Hani orang bukan Islam. Sebab tu kita orang Islam, kita selalu kena ingat kepada Allah Ta'ala. Selalu kita kena bersyukur kepada Allah Ta'ala. Hani nak rakyat kata kita orang Islam lagu itulah keadaannya. Baru kita dapat kebahagiaan hidup kita dunia dan juga di akhirat. Kalau tak ada lagu tu tak ada jalan ibu-ibu. Kita ni kalau tak ada lagu tu tak ada jalan sikit habuk. Hani ingat molek keadaan kita hidup. Keadaan kita hidup noyak tu. Keadaan kita hidup lagu itulah. Sebab tu nak dapat kebahagiaan ni bukan mudah. Nak dapat kebahagiaan yang sebenar ni bukan mudah. Kita kena ikut tata cara tertib yang digariskan oleh Al-Islam, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebagai tuan sekalian alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan yang menjadi tuan sekalian alam. Hani nak ayat kata kita hidup di hari ini nak dapat kebahagiaan, terhati di atas kita ingat kepada Allah Ta'ala. Terhati di atas kita ni syukur nikmat yang Allah Ta'ala beri kita. Kerana syukur ni menanda Tuhan nak beri lagi kita. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur nikmat yang aku beri kepadamu, Tuhan kata la azidannakum. Nascaya aku nak tambah lagi kepadamu. Tapi syaratmu kena syukur, mu kena terima kasih. Wala in kafartum, kalau mu tak syukur kat aku mengkupu dengan nikmat ku kamu. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya seksa yang begitu sangat pedih. Tuhan akan seksa kita di akhirat esok kalau kita kupu dengan nikmat dia. Hani ibu-ibu ayah-ayah. Nah, sidang penutung sekalian. Di luar sana sebagaimana tu panggil ibu-ibu bapa-bapa di luar sana yang duk ikuti YouTube. Duk ikuti YouTube sekarang ni, bolehlah kita pakat bersumeh. Nah, pakat kita masuk selalu kepada tadika Kampung Kok Tengah kita ni. Kerana ingin memohon tadika ni perlu kepada batuan di hari ni, iaitu sumengi. Nak buat tadika, nak sempurna tadika sini. Kerana sini ni masjid pun tak sudah lagi. Mimbar-mimbar pun tak ada, tangga-tangga pun tak ada lagi. Atas perabung pun tak ada gapo sekarang lagi nak ayat kata serba kurangi. Hari ni yang pentingnya tadika kerana anak-anak nak mengaji tak leh. Kepada sidang penonton sekalian yang duk ikuti dalam channel kita, Babo channel sekarang ni, mintalah kepada kita buat kita pakat selalulah
untuk nak menyudahkan tadika di kampung Kok Tengah malam ini. Nombor akaun bank dah demo tengok situlah. Tanakan Krungthai. Iaitu memakai nombor berapa? 91400 201 91400 8201. Ni nombor akaun bank. Hot tadika mana ni? Hot tadika Kok Tengah. Ni panggil banci. Hot tadika Sunkan Sersa Islam tadika Mustaqim. Nama tadika Mustaqim di Kok Tengah ni dia sangat-sangat perlu kepada bantuan. Kepada ibu-ibu, ayah-ayah di luar sana, bolehlah masuk di dalam nombor akaun bank Krungthai ni untuk nak sempurnakan anak buah kita, adik-adik kita duduk belajar. Ini pun sedekah jariah. Ini pun sedekah jariah. Haraplah pada ibu bapa kita duduk di luar sana, dia tak bersama dengan Ambo Malading di tengah padang ni, boleh kita selalu ke situ. Siapa dia suka nak sedekah jariah, nak masuk syurga, nak mengelakkan diri dia daripada api neraka, masuklah ke lomba ni. Masuklah sebelum kita pejam mata, sebelum pada kita nak menemui Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa panggil lomba akaun bank di Bank Krungthai. Lombong dia nya 91422 8201. Itu insya-Allah taala ibu-ibu, ayah-ayah, amo terima kasih banyak-banyak. Tu email sini terima kasih banyak-banyak. Nayuk terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang sudi sumbang, yang sudi masuk jariah. Bagilah sikit sebanyak sebagai jariah kita nak makan di akhirat esok. Ni demi kebahagiaan kita berlaku. Ni benar nak buat kita bahagia di akhirat esok ni di antaranya. Ni di antaranya yang Tuhan duk cerita, yang Nabi duk cerita. Panggil sedekah jariah. Hak sani apa duk cerita ke apa nama? Kebahagiaan kita hidup dunia. Kebahagiaan kita hidup dunia, hak sani apa royak. Kita yang pertama kena ingat kepada Allah Taala. Yang kedua kena bersyukur kepada Allah Taala. Dua ni mesti kita jangan lupa. Jangan lupa. Dua-dua ning lah panggil Allah Ta'ala ingat kita. Dua-dua ning lah Allah Ta'ala bawa kita ke syurga dia lagi ke datang. Siapa dia tak ada dua ning, tak ada jalan. Maka akhirat esok ada dua perkara yang nak tolong kita. Akhirat esok ada dua perkara yang nak tolong kita besar-besar. Nak perakan ciwik kita daripada api neraka. Yang pertama nak royak sedekah jariah. Tak ada dah. Sedekah jariah ni duduk di kemoncok. Kita panggil duduk pocok. Li tinggi sekali. Tak ada dalam ciwik orang Islam. Tak ada dah nak lawan moci-moci noyak tu. Tak ada nak lawan sedekah jariah. Tapi sedekah jariah ni lah orang saya sekali. Tu. Sedekah jariah ni lah orang saya sekali. Tu ayat tu. Sedekah jariah lah hak kegunaan besar sekali. Tapi sedekah jariah ni lah hak orang saya sekali. Dalil mana saya? Kita tengoknya dalil kata orang saya. Hak lain dia boleh buat, tapi sedekah jariah tak boleh buat. Banyak orang kita tak boleh buat sedekah jariah. Tak boleh buat sedekah jariah ni banyak. Tu deh. Tu mari dah tu sedekah jariah tu. Tu deh. Kotak jalan dah adik-adik tu. Adik-adik kecil tu berjalan tu, kotak tu. Jangan terlupa deh. Pakai hala. Jangan hala hak hijau muda tu. Jangan hala hak hijau muda tu, hangpa tahu dah 20 kok ya. Hala hak merah tu Tidak ke hak kelabu tu, cak gajah kelabu tu. Allah tak ada dah. Ni kita nak sumbang kepada tadika kita. Allahu akbar. Ya Allah, tengok ni adik-adik kita tak boleh ngaji ni. Masjid pun tak sudah lagi nak ayat tu. Allah, nak ayat tadika sama telah dah. Kok Tengah ni nak ayat tu satu kampung yang usai. Tapi dulu nak ayat tu Kok Tengah ni panggil masyhur dengan Tegelebah. Tegelebah banjir.
Bila musim banjir kat kut tengah lah orang gori mula-mulanya. Zaman dulu lah. Lah ni terkenal kut tengah ni tak ada banjir dia. Air dulu pas kut mana habis nak ayat tu. Ni nak ayat tu kut tengah ni dah. Jadi satu kampung darat-darat pun nak ayat kata perlu kepada sumenge dia hari ni. Sebab tu kita perlu sekali ibu-ibu ayah-ayah dan kita bagilah sumenge dia hari ni. Bubuhlah pitih dalam kotak tu. Adik-adik kita duk bawa tu nak ajak tu bubuh. Sekadar yang kita mampu. Nah, kerana pitih ni kita boleh cari lagi. Tak ada hari ni kita boleh cari esok. Tak ada esok kita cari lusa. Kerana pitih ni nak ajak kata dia duk musing sokmo. Tapi nak ajak sedekah jariah ni bukan ada sokmo. Bila lah ajar kita siapa tak ada sedekah jariah, mati dengan tak ada jariah. Sebab tu kita masih menyawa lagi. Kita masih bernapas lagi. Kita masih hayat ada lagi di kandung badan. Maka kita buatlah sedekah jariah. Jariah kita ni akan menolong kita di akhirat esok. Ni di antara hak Nabi dia cerita kata, ini satu kebahagiaan kita di akhirat esok. Satu kebahagiaan kita di akhirat esok, ia nak menebuskan diri kita daripada api neraka. Nak tebuh diri kita daripada api neraka. Nak berdekakan kita daripada api neraka. Gapo nama sedekah jariah. Ni sedekah jariah tak ada dah. Sebab tu malam ni kita kena hidup. Malam ni kita selalulah kepada sedekah jariah. Ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat kata sangat-sangat perlu sekali adik-adik kita tak boleh mengaji tadika ni. Allah tadika dia hayat teruk benar lah. Tadika dia nak ayatnya, dasarnya nak ayat. Masjid pun tak sudah lagi, ambo semaya tak ada tengok. Lah masjid ni tak ada, mimbar tak ada lagi. Tu khotik dia pergi tukar belah diri ya. Nak ayat tu ketan lutut tu khotik nak ayat tu. Tu nak ayat tu ni. Ni sebab tu kut tengah ni Allahu Akbar. Tak suka kata kut tengah ni keadaan dia macam ni nak ayat. Kampung ni kampung lama dah. Kut tengah ni terkenal ada kawasan ni. Tapi Allah keadaannya do'eh lagi. Sebab tu perlu kepada sumenge adik kakak kita. Tu sumenge dah. Sebab tu kita kena pakaklah masjid. Masjid ko, tadika ko. Kita jangan jadi satu perkara yang menjadi halal untuk anak-anak kita nak mengaji, nak belajar agama. Kerana anak kita ni lah panggil benih yang pertama. Semai hak pertama benihnya anak-anak kita di tadika lah. Nak hidup, nak mati, nak cerdik, nak bodoh anak-anak kita, tadika lah dapat menentukan anak cucu kita. Sebab tu perlu sekali tadika ni kita beri sumenge, kita beri sokongi nak ayat tu. Ni sedekah jariah ibu-ibu nak ayat tu. Pakat bui weh. Tu insya-Allah taala. Baik. Maka Tuhan duk cerita di dalam Al-Quran macam-macam. Tuhan duk cerita orang tak dapat kebahagiaan di alam akhirat esok. Tuhan duk cerita orang tak dapat kebahagiaan di akhirat esok. Orang ni mula-mula masuk kubur dia kecewa dah. Mula-mula masuk kubur dia susah dah. Mula-mula dia ada di alam barzakh, dia kena seksa Allah dah. Orang ni orang tak dapat kebahagiaan akhirat. Sebab tu hari ni kita kena jaga sekali. Kita kena jaga sekali. Gapo di antara kita nak jaga? Amalan kita di hari ni kita kena jaga. Amalan kita kena jaga di hari ni. Gapo nama amalan kita? Di antara gapo nama kah? Ia menjaminkan kita ketika kita berada di alam barzakh. Berapa nama? Ia melepaskan kita. Ia membawa kita ni bahagia dalam kubur esok. Berapa nama? Maka Nabi duk cerita macam-macam banyak. Di antaranya sedekah kita. Ni sedekah, ada mana sedekah ni. Satu kebahagiaan juga bila kita berada di alam barzakh. Ada cerita. Bila kita masuk ke dalam kubur, awal-awal sekali malaikat mari nak kosek kita.
Mari nak buat nyanyuk kita. Bila dia masuk ke depan kita, maka pahala sedekah kita lah akan bela kita. Pahala sedekah akan bela kita. Masuk ke kaki pula, pahala semaya jemaah kita lah ada bela kita. Dia kata kena, mu jangan masuk. Kalau mu masuk, mu gomo dengan akulah. Kalau mu masuk, temu dengan akulah. Pahala kita semaya jemaah di masjid. Dia lawa bela kita dalam kubur Isyak. Sehingga benda tu tak masuk dengan kita, dia tak berani nak masuk. Dia tubik pergi pula masuk ke belah kanan pula. Pahala yang kita baca Quran. Pahala yang kita baca Quran pula. Dia kata mu jangan masuk. Aku tak dunia lu kudu baca Quran. Masuk le kiri pula. Pahala kita yang kita puasa di bulan Ramadan. Pahala yang kita puasa di bulan Rajab. Pahala puasa yang kita puasa di bulan Syaban. Pahala puasa yang kita puasa di bulan Ramadan. Jangan masuk. Kalau mu masuk, gomo dengan akulah. Hani amalan kita nak jaga kita di dalam alam barzakh lagi ada. Tu di antara hak riwayat duk cerita. Dan satu lagi hadis Nabi duk cerita apa nama? Kelepasan kita di dalam kubur lagi ke datang. Nabi katakan, bacalah suratul Muluk setiap malam belum mu nak tidur. Nabi suruh kita baca suratul Muluk. Ingat ibu-ibu semua ni. Kalau kita nak seni dalam kubur Isyak, nak tantram kita hidup dalam kubur Isyak, nak kita seni, kita baca suratul Muluk. Mana suratul Muluk? Surah Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tuh, Nabi suruh baca anak malam, tiap-tiap malam mocio. Sebab tu nak tidur kita bacalah sebelum nak tidur sekali. Tiap-tiap malam. Maka Nabi kata Allah Ta'ala merengek dan melepaskan daripada azab kubur. Allahu Akbar. No ya tu. Hani kelepasan kita. Ni kebahagiaan kita dalam kubur. Karena dalam kubur, dalam riwayat, dalam hadis Bukhari, hadis Muslim dia cerita. Bila kita masuk ke dalam kubur ni, mula di hari pertama, Allah Ta'ala akan tunjuk kepada kita dua gambaran. Dua gambaran kepada kita. Satu gambar syurga. Tuhan tunjuk gambar syurga kita. Berapa kali sehari? 2 kali sehari Tuhan tunjuk gambar syurga. Pagi sekali, petang sekali, pagi sekali, petang sekali, pagi sekali, petang sekali. Lama mana? Sampai hari kiamat esok. Orang dalam kubur dia tengok gambar. Siapa dia Tuhan tunjuk gambar syurga? Orang yang amalan banyak. Orang yang dapat syurga lagi akan datang. Kita boleh cek diri kita. Amo boleh cek diri amo. Demo boleh cek sore-sore diri demo lagi akan datang. Bahawa demo berada di alam barzakh. Demo tengok gambar apa? Kalau demo tengok Tuhan tunjuk demo gambar syurga, demo cek lah kata demo ni ahli syurga. Boleh gembira belah-belah dah, suka belah-belah dah. Kalau Tuhan tunjuk gambar syurga. Tapi kalau Tuhan tunjuk gambar neraka, itu tanda kata kita ni ahli neraka. Kita boleh teriak, boleh menangis dah. Tak lama lagi akan datang kita akan terjun ke dalam neraka. Maka dalam kubur lah yang menentukan kita. Dalam kubur lah yang kita yakin bahawasanya ke manakah arah yang kita akan pergi. Ke mana arah kita nak pergi ke mana? Kita tahu dalam kubur lagi dah nasib kita syurga ke neraka. Sebab tu Nabi pesan benar-benar kita ni. Kalau nak masuk syurga, amalah lebih banyak. Amalkanlah amalan lebih banyak. Hani nak ayat tu. Tu. Nak ayat tu, kita kena apa? Kita kena kuatkan amalan kita.
Hani ngawi besar dah. Kalau orang tu orang jahat. Orang jahat dia mati satu hari orang kambuh kubur. Duduk dalam kubur seorang-seorang diri. Maka Tuhan tunjuklah kepada dia gambar neraka. Gambar neraka. Pagi sekali, petang sekali, pagi sekali, petang sekali, pagi sekali. Tak ada bergaduh-gaduh hingga sampai hari kiamat esok. Hani nak ayat. Tapi dia reti kata dia ni akan masuk syurga. Dia penghuni neraka. Ni. Dia tak masuk syurga lagi. Dia akan masuk neraka. Hani orang yang Tuhan tunjuk gambar neraka ke dia. Hani puak kita semua malam ni. Hani saudara-saudari semua, ibu-ibu, ayah-ayah semua ni. Yang ada malam ni keadaan kita lagi akan datang. Ni keadaan kita lagi akan datang. Masa kita dalam kubur, kita boleh tahu diri kita dah. Kata kita nak masuk neraka ke nak masuk syurga. Kalau Tuhan tunjuk kita gambar syurga, alhamdulillah. Boleh tengok dah. Nabi kata bil ghadawati wal asyi. Di waktu pagi sekali, di waktu petang sekali. Tiap-tiap hari. Kita dalam syurga, dalam kubur tengok. Aduh, gambar syurga. Aduh, anak bidadari. Aduh, jangaknya. Aduh, moleknya. Allah, comelnya. Kita dalam kubur. Dalam kubur nampak dah, nampak dah, nampak dah. Lek pagi sekali. Supaya tengok lakon dah. Kita dalam kubur supaya kita tengok lakon dah. Supaya kita tengok drama dah. Tayang ni Tuhan tunjuk kita siap dah. Apa tu? Nikmat-nikmat syurga. Tak ada kira anak bidadari ke, buah-buah dalam syurga ke, bangun ni dalam syurganya, tak ada kira. Kecantikan dan keagungan syurga, kemuliaan syurga, kesucian syurga, Tuhan tunjuk masa kita duduk apa? Kita duduk di dalam kubur. Hari ni ayat. Sini kita boleh tahu dah kata kita jadi ahli syurga. Tapi kalau kita mati Tuhan tunjuk gambar neraka, cek dah weh, moci-moci oh. Kata sikit lagi kita terjunglah. Wih siapa masuk sikit lagi ya terjung. Terjung ke apa? Terjung di dalam neraka. Hani nak ayat je. Hani ibu-ibu ayah nak ayat tak ada dah. Tak ada dah nak ayat tu. Pas Nabi pun dah raya orang susah kak. Ya mula-mula kita susah, mula-mula masuk dah. Mula hari kita mati tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tika orang duk ajarlah kita. Duk ajar mucak di telinga. Bila tu email tu khatib tu bila mari ke rumah kita duk berlunjuk terik. Kita duk panggil jasad terbuju di pembaringan. Ha tu tika tu. Orang dah ajar mucak di telinga kita. La ilaha illallah. Tika tu kita nak berlepas. Ibarat katakan kapal terbang panggil nak berlepas. Nak berlepas ke udara. Ha nak terbang dah, nak pergi dah. Atau ketika tu orang dah ajar mengucap di telinga kita. Tak ada kira amor ke demo ke tu guru ke nayuk ke tu nebel ke tu email ke. Tak ada kira walaupun Raja Mekah ke Raja Madinah, tak ada kira. Di saat-saat kamu nak berlepas dah. Di saat-saat kamu nak berlepas dah ruhmu daripada badan. Nak bercerai ruh daripada badan kita. Orang dah ajar mengucap. La ilaha illallah. Kita ketika tu ialah tarik nafas kali terakhir. La ilaha illallah. Itu keadaan kita nak asing nak pergi dah. Abang nak berlepas dah, tak ada nak pergi dah. Itu di saat-saat tu tak ada teringat kau nama dah. Allah. Orang imej kukuh dan tegak. Orang yang imej kukuh dan tegak, hati dia tak tinggal Allah. Dia tak terlupa nak ayat tu. Tapi bagi imej yang do'eh,
No yang kata dia rabo-rabo, dia rabo-rabo. No yang kata ketika tu habis-habis kira dah. Kadang-kadang setengah orang terlucuk email di saat-saat orang dah ajar mengucap. Setan mari duk tipu dia. Iblis mari duk goda dia. Macam-macam no yang tu. Bahaya sekali di saat-saat kita sakratul maut. Sakratul maut. Nyawa kita dihalqum. Hani ibu-ibu ayah takut sekali, takut sekali, takut sekali. Sebab tu hari ni kita kena persiapan. Kita kena buat persiapan di hari ni ayah tak ada dah bekalan kita. Gapo tu? Kita nak cari kebahagiaan. Kita nak cari kebahagiaan tak ada dah. Sebab tu di saat-saat tu tak ada dah. Apa panggil nak berpisah kita. Kita nak berpisah dengan tok lelaki kita. Kita nak berpisah dengan bini kita. Kita nak berpisah dengan anak-anak kita. Kita nak berpisah dengan adik-beradik kita. Sanak saudara kita nak berpisah dah. Aku nak pergi dah. Dia medul lah. Aku nak pergi dah. Seolah-olah kalau boleh kecek lagu tu lah. Kalau kita boleh dengar winjan kita. Boleh dengar roh kita akan ucap selamat. Ucap selamat. Dengan waris-waris dia, dengan suami isteri dia. Kalau kita boleh dengar, no, yang katakan Tuhan buka. Nak pergi dah, nak pergi lah. Duk lah, demo. Demo bakat duk lah, seni-seni, aku nak pergi dah. Mek nak pergi dah, awal mek nak pergi dah. Duk lah, jangan duk balah lah, adik-beradik. Mek nak pergi dah, bakat wak amal lah, mek nak pergi dah. Mek tak arak dah, mek nak pergi dah. Tu keadaan hari akhir kita nak berlepas. Hani no ya tak ada dah. Hani keadaan kita. Keadaan kita nak berlepas lagi keadaan dunia ya tu. Kita tak ada gapo sekarang kalau kita tahu persiapan amalan kita. Kalau kita tahu persiapan amalan kita, kita nak tupai gapo nak gini. Tak ada niat kita boleh kecek besar belaka. Tak ada niat kita boleh berdalih macam-macam. No ya tu kalau tahu amal ibadat. Kalau siapa dia tak amal ibadat no ya tu dia hari di saat-saat tu macam-macam lah no ya tu. Habis-habis nak cerita di saat tu. Boleh jumpa semua ni. Amba kena jumpa amba dua ayat tadi. Semua puak kita malam ni akan jumpa belakang di saat-saat amba ayat tadi tu. Bila tu? Bila orang mengucap di telinga. Bila orang mengucap di telinga habis dah. Hani nak ayat tu ibu-ibu ayah-ayah nak ayat tak ada dah kita. Habis dah kedai bel kita habis dah. Dia orang mengucap di telinga habis dah. La ilaha illallah. Ketika tu kita dengar sayu di telinga kita. Dengar orang dia mengucap. Kalau hati kita masih hidup lagi, dia kemaskan iman dia. Dia kemaskan iman dia dengan Allah Ta'ala. Allah. Hati nak ayat kata. Nak ayat tu kita orang Islam ni. Kita orang Islam ni mula-mula beranak hari tu lagu mana? Apa Islam ajar kita mula-mula beranak tu kalau kita merah-merah tubik di perut ibu kita? Orang bel di telinga kita. Orang Islam masa kita bayi dulu. Masa kita merah-merah dulu apa nama tubik di perut ibu kita. Orang bel di telinga kanan, orang komak di telinga kiri. Hani dalil no ayat kata kita. Masa kita kecil-kecil lagi merah-merah lagi. Di saat kita baru-baru keluar daripada perut ibu. Orang bel di telinga kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di telinga kanan. Selepas bel, selepas azan dah. Qomat pula di telinga kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu orang qomat. Apa artinya? Sejak daripada kita kecil dulu lagi dah. Islam ni mengajak manusia jalan kebaikan. Mula-mula lagi seruan azan di telinga kanan orang Islam. Tina jatuh tak ada kira. Mengajak orang ni mengenal Allah. Mengajak orang ni membesar Allah. Mengajak orang ni mengagung-agungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Juga dekat nak mati so ingat semula pula. Hari kita nak mati ingat semula pula. La ilaha
illallah. Tuhan yang kamu dulu berpegang dulu, ingat, tidak ada Allah yang sebenar malaikat Allah. Tidak ada Tuhan yang sebenar, yang sepatut disembah, yang sepatut dipuja-puja, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu di akhir hayat kita, ingat ke Tuhan pula. Bagaimana kita laung dah suara azan ketika lahirnya tubik perut ibu naya tu. Hani ajaran Islam, hani naya. Kalau kita duduk dah dunia tak ingat ke Tuhan, habis. Tak ada. Mung ni seolah kata tak ada jadi rakyat Allah tak. Mung tak ada jadi rakyat Allah. Seolah kata mung ni suku manusia tak perlu kepada Allah. Situlah Allah Ta'ala tak sayang dia. Situ Allah Ta'ala tak sayang dia, tak kasih dia, tak cintanya Allah kepada dia. Di situ Tuhan rakyat siap dah. Tuhan kata dah, waman a'rid an zikri, siapa dia tak ingat kepada aku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, orang ni akan hidup susah. Hidup dunia susah mencari rezeki, hidup susah mencari makan harian. Han Tuhan dah rakyat siap dah. Di ayat lain Tuhan kata, fazkuruni azkurkum, ingatlah mung kepada aku. Bila mengingat kaku, Tuhan kata azkurkum, aku akan ingat kepada kamu. Tetapi sebaliknya, kalau mu tak ingat kaku, aku pun tak ingat kamu. Biarlah mu ikut mu lah nak hidup macam mana. Mu nak mati ke nak hidup ke nak susah ke nak payah ke, ikut mu lah. Soalan tu Tuhan tak secara orang ni. Tuhan tak secara orang ni kalau dia tak ingat kepada Ta'ala. Tuhan marah. Sinilah kita tak dapat kebahagiaan dan Tuhan marah. Carilah makan gapo nama susah. Buatlah kerja gapo tidak ada keberkatan, cencala. Benggerak bila Allah Ta'ala benci. Sebab tu segala-gala kita kena cari keredaan Allah Ta'ala. Kita kena cari keredaan Allah Ta'ala. Biar Tuhan tu reda kita. Biar Tuhan tu kena kita. Radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Hani kita cari keredaan Allah Ta'ala. Hani kita hidup dunia macam tu dah, ibu-ibu ayah-ayah. Hani nak ayah kata kebahagiaan kita. Sebab itulah kita orang Islam ni, kita orang Islam nak ayah kata, selain kita ingat kepada Ta'ala dah, kita tidak ada apa pun bagi kita. Sebab tu kita kena ada apa panggil ciwit satarana. Apa ciwit satarana? Kita panggil kita ni tak payah. Kita ni tak payah. Kita suka tolong orang. Kita ni suka bina orang. Kita ni orang boleh tupai dengan kita. Ni apa panggil satarana. Apa panggil kita ni ada sifat dalam hati kita, jiwa pengorbanan. Jiwa korban. Jiwa korban, suka menolong orang. Biarlah susah gapo pun biarlah. Kerana aku demi tutup keredaan Allah Ta'ala. Biar aku susah, aku suka nak tolong tu nak tolong ni. Ni ayat. Kalau tidak ada jiwa pengorban ni, maka susahlah kita hidup dunia. Dunia tak akan dapat kebahagiaan, juga akhirat tak dapat kebahagiaan. Hanilah Nabi kata khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi kata sebaik-baik manusia yang dapat memberi naf'at kepada manusia yang lain. Hanya ayat jiwa satarana, jiwa khidmat untuk nak curahkan kepada orang lain. Sebab kita seorang banyak mana orang boleh tupai dengan kita. Hani payah nak ayat tu. Sebab tu ibu-ibu, bapa-bapa semua ni yang ada malam ni, kita jangan payah dengan orang. Orang minta tolong gapo selalu, jangan kira harga, jangan kira gapo. Hani keadaan kita Nabi suruh nak ayat tu, khairun nas, sebaik-baik manusia. Nabi kata anfa'uhum linnas, dia dapat memberi naf'at kepada manusia yang lain. Orang boleh tupai kita boleh tolong orang lain. Hani Nabi kata molek. Begitu juga Nabi kata khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia orang yang Tuhan wi umur dia tu panjang. Wa hasuna amaluh, bila umur dia panjang dia baikkan amalan-amalan dia. Banyak amalan-amalan dia yang boleh buat kerana Tuhan wi panjang umur dia. Ni Nabi kata sebaik-baik manusia.
Ni ibu-ibu, ayah-ayah, noyak tu. Ni keadaan kita. Sebab itulah panggil malam ni malam yang bersejarah bagi kita. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah dengan keadaan kita begini noyak. Tu kebahagiaan kita noyak dah. Tak ada dah. Ni nak menuju kita. Kebahagiaan yang kita cari ni nak menuju ke alam akhirat lagi ke. Dunia kita boleh tahu dah. Hari ni kita dapat kebahagiaan yang mana? Yang mana Tuhan ada royak, Nabi ada royak. Kebahagiaan. Adakah kita serupa dengan tata cara yang Allah Ta'ala cerita pada kita? Kita hidup di hari ni, kita boleh nyaksi diri. Kita boleh menyaksi sendiri di hari ni. Kenyataan duduk di tangan kita. Tapi akhirat esok masih gagal lagi kita. Belum kita tahu lagi hari ni. Sebab tu hari ni kita kena cari. Kena cari. Maka gapokah kebahagiaan akhirat esok besar kali? Sedekah jariah. Ningso. Sedekah jariah. Tak ada dah. Buatlah sebanyak-banyak. Pitih duit yang kita ada hari ni, rank yang kita ada, jiwa raga kita hari ni, curahlah kepada sedekah jariah. Hiduplah masjid kita, tadika kita. Mu ada banyak mana, buat tubik. Ni nak ayat tak ada dah. Kerana sedekah jariah ni, pahala Nabi kata tak ada beradu-radu. Tak ada beradu-radu pahala dia ni. Kita mati dalam kubur, duk siapa lagi hak kita buat masjid. Kita hidup dalam kubur esok, kita siapa lagi, kita duduk, hak kita buat tadika. Semua tu siapa berlaku. Ni Nabi royak siap dah. Pahala jariah tak ada beradu-radu supaya dengan air pacung. Macam air terjun. Dia mengalir, sentiasa mengalir. Tidak ada waktu yang dia beradu, dia berhenti. Tak ada hari berhenti, dia tak ada. Terus mengalir. Sebab itulah pahala jariah kita. Sedekah jariah kita tak beradu dah macam-macam. Mula di duit bos saat ni dalam kotak saat ni. Walaupun 20 kuk tak mengalir dah. Tak apa ni, tak beradu dah. Mengalir, sentiasa mengalir. Siapa kita dalam kubur esok? Siapa bakit daripada masa esok baru beradu pahala ni. Maka pahala ni kita nak jimat di akhirat esok. Sebab tu banyaklah. Bukan masjid ni saja, masjid seluruh yang kita mampu untuk beri sumbangan, bagilah sebanyak boleh sebelum kita pejam mata kali terakhir. Ni ibu-ibu, ayah-ayah, nawayat tak ada dah. Sebab tu kita menyalulah. Ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penutung di luar sana. Di luar, di YouTube kita, di channel kita malam ni, yang tak bersama dengan kita di malam ni banyak ramai. Bukan beribu-ibu orang malam ni. Dia ikuti sama malam ni. Masuklah ke dalam akaun bank tu. Masuk dalam akaun bank untuk tadika di Kampung Kok Tengah ni. InsyaAllah. Tuhan akan beri ganjaran melipah kita. Tak ada bosan. Niat lillahi ta'ala. Masuk dalam akaun bank hak tadika di Kok Tengah malam ni. InsyaAllah benda tu akan menjadi bekalan kita di akhirat esok. Tak ada siapa dia tahu. Ni nak ayat tu kita di hari ni nak ayat tu. Nombor akaun banknya 9140082001. Tu akaun bank sekolah tadika yang di Kampung Kok Tengah. Sangat-sangat perlu sekali nak ayat tu. Malam ni malam pertemuan, malam ni malam perjumpaan, malam ni malam perhimpunan untuk nak membesarkan tadika. Tadika Kok Tengah ni. Tadika Kok Tengah ni satu. Tu nak ayat tu. Sebab tu ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat tu. Kita kena pakai mikir, kita kena pakai cari jalan untuk dapat kebahagiaan kita nak ayat tu. Itulah malam ni hamba rasa setakat ni lah. Ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat kata, tu boleh hamba mari tausiah, mari beri pesanan sikit sebanyak demi kebahagiaan kita. Demi kebahagiaan kita dunia juga akhirat esok. Amba pun boleh sehat dalam ni, demo pun boleh sehat dalam ni. Semua sidang penutung di luar sana pun boleh sehat bersama dengan kita juga. Dia akan jadi ahli syurga belaka, ibu-ibu, ayah-ayah. Ingat molek. Ni kebahagiaan kita noyak tu. Tak ada dah noyak tu. Tu noyak tu. Karena kita nak pergi ni, Allahu Akbar. Panjang lagi, lebar lagi kita. Panjang lebar lagi masa yang kita nak berjalan ayat tu.
Kita nak beradu tak beradu, siapa di syurga lagi akan datang. Selagi mana tak siapa di syurga, tak cuk ciwit kita. Tak cuk ciwit kita. Tak akan tamat riwayat hidup kita. Malaikat kita siapa di syurga lagi akan datang. Di situlah penamatannya kisah kita hidup. Di situ kita akan berbahagia segala-gala. Di situ kita akan menikmati yang mana Allah Ta'ala nikmat kita. Di situlah kita akan bersukaria. Tidak ada hari kesudahan. Khalidina fiha abada. Buat kekal selama-lama. Di situlah kita akan mengilah, akan suka dan mengilah kita. Di situ akan kita bahagia, tidak ada bandingnya bahagia, tak ada dah. Nikmat di situ Tuhan akan curah kepada kita semua. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang suka buat kebaikan itu akan duduk dalam nikmat-nikmat, iaitu syurga. Wa innal fujjara lafi jahim. Siapa dia suka buat kejahatan, dia akan masuk dalam neraka. Ni Tuhan janji dalam Al-Quran lah. Sebab tu hari ni ubah suai hidup kita. Daripada malas kepada rajin. Daripada rajin kepada rajin lagi. Daripada jiwa payah kepada jiwa mudah. Jadi jiwa payah kepada jiwa khidmat untuk masyarakat kita, untuk ummah kita, untuk demi kemajuan agama kita. Kita jadilah jiwa seternak. Jadilah kita ni jiwa khidmat kepada agama. Jangan berasa hamba orang. Hanya panggil jiwa pengorbanan kita. Penuhlah, wiwamalah. Jadi gerbang belaka, gerbang jiwa dan raga kita. InsyaAllah kita akan tercatat dalam gulungan. Catat nama-nama yang Allah Ta'ala menyaksi di akhirat esok bahawa kita seorang ahli syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dunia dapat bahagia, manusia kena kita. Akhirat esok Allah Ta'ala pula kena kita. Dia akan taruh kita ke dalam syurga dia sekali dengan nikmat-nikmat dia. Hani ibu-ibu, ayah-ayah, di malam ni kamu boleh mari pesan secara itulah. Untuk kita bersama di akhirat lagi akan datang. Tu lebih kurang pada malam ni. Maka di akhir ni amo banyak-banyaklah terima kasih kepada tuan rumah lah. Kepada tuan rumah. Selaku tuan rumah nak tu email kita, tu khatib, tu Bilal dan kanak makan semua. Amo terima kasih banyak-banyak. Dan kepada nayuk kita. Kepada nayuk kita sekeluarga. Sekeluarga dia makan nasi rumah nayuk tadi weh. Allah sedap weh, solok lada sedap nah. Dia solok lada lah utama sekali sana. Duk ingat lagi ni. Duk ingat lagi ni leh. Alhamdulillah. Tapi orang Tino tak boleh kata gitu. Esok waktu solat lada pula kaya lah. Lama kena ayuk tak badai-badai lah solat lada tu aku sakit gosi lah ni. Sedap sungguh no ayat kata. Tu keadaan no ayat dah. Dan apa terima kasih juga kepada Tun Ebe dan juga pucuai dia, ceroboh dia, peroso dia. Dan apa terima kasih juga kepada Oboto. Dan apa terima kasih kepada tuk-tuk semualah yang ada dalam kampung ni. Hamba pun tak kenal juga. Jangan terasa hatilah kalau hamba tak sebut nama pun. Hamba terima kasih belakang-belakang. Tu nah. Dan kepada ahli kampung semua. Pak cik, pak ngah semua yang nyetok malam ini. Hamba terima kasih belakang adik-adik semua malam ini ayat tu. Hadirin hadirat. Bukan saja orang Kuk Tengah saja dak. Kampung jiran-jiran yang ada pada malam ini tak ada kira lah. Siapa dia saja, tu email kau, tu Bila kau, tu Khotik kau, orang kampung biasa kau. Hamba terima kasih belakang-belakang di malam ni. Inilah titik pertemuan kita pada malam ni. Tak ada tujuan gapo, limarzatillah. Keredaan Allah Ta'ala. Demi nak menghidupkan Islam. Kerana nak mengakakkan Islam. Kita tak ada dah kita. Kerana Islam ni agama Allah. Kita duk pegang agama Islam. Agama siapa kau orang tanya? Muda pegang agama Islam, dia tuan dia Allah. Nabi Muhammad tu dia bawa sapa kita. Nabi Muhammad lah orang berjaja. Gi rumah royak Sarah, jaja. Ajak orang masuk agama Islam, Nabi Muhammad. Tuan rasa Allah. Inna dina indallahil Islam.
Agama di sisi Allah tak ada agama Islam saya. Hak Tuhan aku agama Islam saya, hak lain saya bau mah. Agama pelsu belaka-belaka. Sebab tu kita kena bahasa bangga, bahasa bahagia, bahasa pumcai dengan kita orang agama Islam. Jangan beralih, tetap kemaskan pegangan kita, kemaskan akidah kita, kemaskan amalan kita ikhlas kepada Allah Ta'ala. Bahawa kita adalah salah seorang ahli syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kita kena kemah, kena naik. Iman kita kena tekak naik. Kita kena basuh bahagia. Kerana benda ni nak menjaminkan kita di akhirat esok. Pegawi kejap molek. Pegawi kejap molek Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Nabi kata, Islam adalah agama yang tinggi. Tidak ada agama lebih tinggi daripada Islam. Islam lah kemoncok sekali. Hal lain duduk di bawah-bawah belakang. Ni nak ayat ibu-ibu ayah tak ada dah. Inilah kita orang Islam kena bangga. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Mujurnya mu jadi aku orang Islam ya Allah. Kalau tak jadi Islam ya Allah, lah ni aku nak pakai kura ya Allah. Hari kita bangga dengan kita Islam ya tu. Syukur kepada Allah. Alhamdulillah banyak-banyak. Tuhan buat kita jadi orang Islam. Kalau tak jadi Islam siap kita hari ni. Nak jadi orang gapo tak kita? Hani keadaan kita dah. Hanilah ibu-ibu ayah-ayah di akhir ni. Setakat ni lah amba rasa cukup di malam ni. Sekadar ni nak ayat tu amba akhiri apa ni ucapan ambanya pada malam ni. Sekiranya kalau ada salah silap sikit sebanyak, amba minta maaf banyak-banyak lah. Apa terkasar bahasa tak sedap dengar, itu kelemahan daripada amba sendiri. Apa yang comel-comel itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah silap sikit sebanyak, cuculah air kemaafan kepada Allah. Maka di akhir ini hamba sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la faqiran illa agnaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la dainan illa qadaitah wa la mujahidan illa nasartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghiitsu ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alna salamatan fi kulli hal. Allahumma ja'alna salamatan fi kulli hal. Allahumma ja'alna sihatan wa afiyah. Allahumma ja'alna sihatan